Allah. Lagi 199. 199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wal siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena surah Al-Fatihah. Kita masih lagi terus dengan kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 199, kitab baru. Kitab lama muka surat 247, kitab lama 247, kitab baru 199. Bab yang masih lagi menceritakan bab sombong, insyaAllah. Bab sombong, kibr, insyaAllah. Ada kitab boleh tengok 199, kitab baru, kitab lama 247 insya-Allah. Tengok perenggan yang bermula dengan nama Abu Hurairah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasa malun min sadaqatin wa ma afa rajulun an mazlamatin illa zadahu Allahu izza. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta kerana sedekah, dan tiada seorang yang memaafkan kesalahan orang melainkan ditambah oleh Allah kemuliaannya. Sabda Nabi SAW, tidak akan berkurang harta kerana sedekah, dan tiada seorang yang memaafkan kesalahan yang melainkan ditambah oleh Allah kemuliaannya. Dua cerita. Yang pertama,
tak berkurang bila bersedekah bab harta. Kurang di mana? Yang bersedekah tu tak berkurang, malahan pahala dia bertambah-tambah di akhirat. Tu kena renung kita, ya. Bila renung bab tu, maksudnya kita tak boleh lepas peluang bab sedekah, ya. Jangan dibiarkan kita langsung tak ambil tahu bab sedekah ataupun infak. Hari ni My Quran Time cerita bab anak yatim, betul. Hari ni cerita bab anak yatim, diingatkan kita harta anak yatim. Sedekah juga. Satu lagi bab anak yatim, yang kadang-kadang ada isu sampai orang gunakan anak yatim ni untuk bab minta sedekah. Allah, tuan-tuan, hukumannya hebat, tuan-tuan. Pasal apa? Anak yatim ni sepatutnya dijaga, bukan disuruh, bukan diperintah, bukan untuk dicari harta. Harta anak yatim tu perlu dijaga. Hari ni surah Al-Nisa ayat 7 sampai 11 kalau tak silap saya. Nampak? Bila diselongkar, baru kita faham pembagian harta pusaka, harta faraid. Kita kadang-kadang seronok bersedekah, tapi terlupa kita menggunakan harta anak yatim. Macam mana harta anak yatim? Harta adik-beradik kita. Kita terlupa bab faraid. Ni dalil hari ni 7-11 hadisat, ya, bab infak, bab anak yatim, bab pembahagian pusaka, bab faraid. Allah, tuan, ada nisbah dia macam-macam. Sebab tu kena tengok, nanti kita tengok, Balik pada sabda Rasulullah SAW, sedekah itu takkan berkurang harta kita bersedekah. Maksudnya kata Tuan Guru Harun Din, dah pergi dah dia, apa dia pesan? Bersedekahlah sampai jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Bersedekah terus, tak berhenti, walaupun tak berduit, walaupun tak berharta. Boleh tak bersedekah? Tapi janganlah salah guna. Dia kata senyum tu sedekah. Tong lalu senyum je, sedekah. Janganlah. Itu ambil kesempatan, tak banyak, sedikit, tambah pula besok Jumaat, betul. Agak-agak kita berangan tak besok nak bersedekah. Kena pasang azam. Jangan langsung tak fikir besok Jumaat, takut tak lepas Jumaat, betul. Kita niat sekarang pun dah, alhamdulillah, besok aku nak bersedekah paling minimum RM10 contoh. Nak apa? Nak menyelamatkan kita besok di akhirat. Kurang tak harta kita? Takkan berkurang. Ni dalil Rasulullah SAW. Kemudian satu lagi sifat dia, sifat maafkan kesalahan orang lain, ditambah oleh Allah kemuliaannya. Allah pemaaf dia, ya. Batu kan kalau jaga bab hati. Kita di sini dah cerita dah bab hati dah, ya? Bab 10 bersih hati dah, belum lagi. Kena share, ya. Bila bersih hati ni kan, bila kita ni bersih bab hati, ya, tak ada masalah kita nak maafkan orang. Hebat macam mana pun kesalahan ni, kita tetap maafkan orang. Saya cek kalau saya bawa, ya, bab bersih hati. Maksudnya kita ni ada 10, saya catatkan, ulang balik pada. Mungkin hari itu saya ganti orang, saya baca, ya, bersih hati ni untuk hidup pasti bahagia. Ada 10 bersih hati. Saya bacakan poin dia, ya. Kawan share, insyaAllah. Yang pertama, orang yang bersih hati ni jangan cari salah orang. Jangan dicari salah orang. Kita ni kadang sibuk cari salah orang. Orang tak ke masjid, orang tak ke surau, kita cari salah. Janganlah. Tu, ya. Jangan cari salah orang. Cari salah kita. Salah kita dengan Allah. Ada tak salah? Semua orang bersalah, betul? Berdosa kepada kita, tak perasan kita berdosa dengan Allah, ya? Allah dah hidang Quran hari ni sampai An-Nisa ayat 7-11. Hari ni kejap lagi ulang pukul 10. Allah dah hidang, tak jenguk-jenguk kita Quran tu. Allah, tuan-tuan, siap tulis tu my hashtag Quran time. Maksudnya apa? Masa kita dengan Al-Quran. Itu yang dengan TV, dengan internet.
Yang kita dengan Allah Ta'ala, kita, diri kita, nyawa kita ni, roh kita, badan kita, tali Allah Ta'ala. Tali dia apa? Al-Quran. Allah hidang sebesar-besarnya sampai ditulis, sampai dicatat, nota dia semua cukup, betul? Dibuat PowerPoint lagi, diulang sampai ke tahap dibukukan ni, tuan-tuan. Tengok, dibukukan, satu juzuk dah dibukukan. Wah, tuan-tuan, kalau tak tengok, tak jenguk juga, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Ni satu juzuk, diagram cukup, semua dah. Allah, tuan, hebatnya makcik-makcik ni, muslimat-muslimat ni, muslimin-muslimat yang mencatat. Daripada ustaz tu kata Assalamualaikum, Al-Fatihah, sampai Sadaqallah, sampai doa, sampai lagukan lagu Arab tu, sampai ke situ. Nak berpisah dengan surah An-Nisa, surah Al-Imran dengan surah Al-Baqarah itu pun sebab, kan? Kalau betul-betul nak pegang tali Allah Subhanahu Wa Taala, tu tali Allah Taala sebenarnya. Tali kita nak berpegang, tak ada lain, tuan-tuan, Al-Quran. Ni sebab tu yang pertama, kita bersih hati kita ni, cari, jangan cari salah orang lain. Yang kedua, jangan hina orang. Jangan dihina orang. Kita dah masuk surau, dah masuk masjid, jangan kita hina orang. Macam mana rupa dia, orang Perak kata, jangan kita hina-hina orang. Nampak? Takut kita pula akan dihina. Pasal apa? Kita sombong ni, kita berjabat sombong ni. Kalau orang sombong, dihina orang, dia suka hina orang. Jangan. Bila sombong, hina orang, besok di akhirat, kata ulama, kita pula dipijak-pijak orang. Akhirat besok, orang bukan kecil, bukan besar kita sekarang ni, tak proportion sama sekali. Kita 5 kaki, 6 kaki, paling tinggi pun 7 kaki. Besok di akhirat 60 hasta. Bayangkan 60 hasta, tinggi mana? Satu hasta 1.5 kaki, betul? 1.5 feet times 60 plus 30, betul? 0.5 times 60 30, campur lagi 60, 90 kaki. Bayangkan tapak kaki bersama mana, tuan? Ada saya setuju? Tak ada, tak tahu berapa belas. Itu renung kita. Renung. Besok kita sombong sangat, di dunia sombong sangat, kita hina orang, besok di akhirat dipijak-pijak orang. Macam semut kita pijak waktu di dunia. Ni ulama bagi tahu. Yang ketiga, jangan hina orang. Yang ketiga, jangan buka aib orang. Betul. Kita boleh scan sekarang ni macam-macam, print screen, betul? Allah, Tuhan sanggup kawan dengan kawan, musuh tak kira, macam-macam perangai nak jatuhkan orang, nak menang sangat, betul? Nak menang sangat tu pun print screen, bukan scan terus, print screen. Tengah tegar tu terus je print, betul? Tengah keras tu di print terus. Allah, kan? Kalau print screen tu kan keras tu, keraslah gambar, dibuktikan orang ni diaibkan. Jangan buat macam tu. Dah berumur dah kita, kata kalau dah berumur, ke mana tuan? Dah berumur ya, 50, 60, 70, dah berumur kita. Nak ke mana sebenarnya? Ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rumah lain. Yang ketiga, betul. Yang keempat, jangan pelikihkan orang. Tadi aibkan orang, yang pelikih, merendah-rendah orang. Yang kelima, hati yang bersih, jangan mengata orang. Ni, hati yang bersih, hati yang sejahtera, jangan mengata orang. Yang keenam, jangan sakitkan orang. Tak kira kita macam mana hebat, jangan sakit. Kita pula duduk rumah teres, betul? Hati-hati kita, jiran. Hak jiran ada. Jiran ni, kata Rasulullah SAW, hak dia sampai ke pusaka. Level jiran. Sampai kita macam jaga maruah ibu kandung kita. Tu dia punya hebat, level dia. Yang ke berapa? Ketujuh, jangan bangga dengan amal ibadah kita. Tak payah, tuan.
Tak payah nak buat ibadah, nak selfie ibadah kita, tak payah lah. Betul? Kalau ada depan Kaabah tu tak payah tunjuk kita depan Kaabah. Sekarang tak boleh langsung. Betul. Sekarang tak boleh langsung. Tahun ni haji langsung tak boleh. Allah pilih 8 orang yang rakyat Malaysia. Pasal apa? Perangai kita dan semua sekali. Macam-macam perangai. Bila Allah murka, tuan, Allah blok terus. Allah buat memang jadi. Janji Allah memang pasti, tuan. Sebab tu jangan buat perangai depan Kaabah, kawasan Tanah Haram, Masjidil Haram, kawasan Raudah, kawasan Masjid Nabawi, kawasan makam Rasulullah SAW. Jangan buat perangai itu, tuan. Kadang-kadang kita terlalu bangga sangat berpuluh-puluh kali pergi, betul? Depan Kaabah, depan Nabawi, depan Raudah. Kadang-kadang bangga sangat, satu hari Allah blok. Dah pun berlaku sekarang. Nampak? Walaupun kita dah siap kursus haji, betul? Siap apat sijil, termasuk saya. Nampak? Dah kursus haji dah. Dah cukup duit nak pergi. Allah kata tak boleh pergi? Tak boleh pergi. Dah 300,000 sekarang baru nak buka 4 Oktober, betul? Tapi tak tahu macam mana kerana SOP dia orang. Allah, tuan, jangan main. Tu kena renung. Maksudnya tu mesej je. Macam mana polis di Mekah tu, macam mana tentera di Mekah tu mengawal kita di Kaabah, di Masjidil Haram, macam itulah besok malaikat mengawal kita, tuan-tuan. Kata ulama. Diterjah dia. Dia dengan orang Malaysia okey lagi. Betul? Haji, betul? Tu okey lagi. Kadang-kadang kalau tengok dia jerit, tuan-tuan, tak terdaya kita. Ni antara yang Allah tunjuk besok di padang mahsyar, di hari kiamat besok. Dikepung kita, bukan polis macam tu, malaikat berbaris-baris, malaikat mengepung kita besok. Nak lari mana kita? Kalau di Mekah boleh lari lagi, betul? Boleh skip lagi, masuk dalam bilik air masih boleh tandas. Tapi besok di akhirat, di padang mahsyar, di kepas kiamat, polis Allah Ta'ala, tentera Allah Ta'ala, malaikat Allah Ta'ala, macam mana kita nak lari, tuan? Allah, tuan, tak tahu macam mana rupa dia berlaku besok. Ni hati-hati kita dengan peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-7, jangan bangga dengan amal ibadah kita. Sembahyang, malam diam kita. Sedekah. Biar kaum langit saja yang mengetahui. Didiklah hati kita. Tu antaranya. Yang ke-8, jangan tunjuk menunjuk. Tu bab pertama kita baca dulu. Ikhlas, Jangan cerita. Jangan cerita ibadah kita. Biar Allah saja. Kita kadang suka bab tunjuk. Orang tak tanya pun, tunjuk juga, nak cerita juga. Malam tadi ke mana haji? Lepas hujan lebat tu, saya baru habis tahajud. Nak cerita, nak story juga. Allah, tak payah tuan. Dah berumur ni, tak payah. Diam aja. Biar Allah. Elok markah 100/100. Tak jadi. Malaikat delete. Nampak? Tahu delete? Dulu pakai eraser tu. Sekarang delete terus. Lepas tu keluar terus grup. Elok satu grup malaikat tu. Habis kita. Yang ke apa? Ke-9, jangan berbanding dengan orang. Tolong, jangan beza-bezakan kita dengan orang lain. Bila sujud sebenarnya sama dahi kita, sama kening kita. Kat mana? Atas lantai. Lagi rendah daripada punggung kita. Betul tak betul? Tak percaya, lepas ni semai syak, cek. Bila kening sujud, tengok. Tengok orang tu tak semayang ke tu, tak ada kerja. Betul, realitinya betul. Kening tu lagi rendah pada punggung. Hina yang muka kita, tuan-tuan. Tu baru terasa hina di depan Allah Ta'ala. Yang ke-10, jangan sedih apabila kekurangan. Cari jalan. Ni tu antaranya kita berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seronok tak? Seronok baca Quran, betul? Alhamdulillah tu. Al-Fatihah yang kita baca tu 17 kali, kata Ustaz Fazrul. 17 kali kita ulang satu hari sembahyang buat tu. Kan 24 jam, 17 kali, 17 rakaat kita sembahyang satu hari, tak termasuk sembahyang sunat.
17 kali Al-Fatihah. Apa kita sebut? Alhamdulillah. Susah pun kita sebut Alhamdulillah. Senang lagi sebut Alhamdulillah. Ada duit, Alhamdulillah. Tak ada duit pun Alhamdulillah. Macam-macam benda, Alhamdulillah. Kenyang kita, Alhamdulillah. Pasal apa? Allah bagi rezeki. Tu hebatnya Al-Fatihah, tuan-tuan. Diterangkan. Tu yang kena faham. 10 poin tadi, bersihkan hati kita. Sebab tu bila bersih hati 10 poin tadi, jangan lupa amalan harian kita. Saya share satu lagi, 5S. Belum share sini, betul? 5S. Apa dia 5S tu? Untuk amalan harian kita berpandukan 5S. Ini pun saya share pada sahabat. Yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Sisihkan diri pada bab dosa. Cukuplah dosa-dosa yang lepas. Betul? Ni dah Khamis, dah malam Jumaat, tuan-tuan. Besok Jumaat dah. Bimbang tak kan? Bimbang pasal apa? Hari Jumaat, hari kiamat. Ada sainis, dah macam-macam sainis, betul? Dah ada macam-macam. Kita expect tak Allah nak buat apa-apa? Kita tak expect. Yang Allah rancang kita tak tahu, tuan-tuan. Yang Allah rancang kita tak tahu. Kata Allah kata besok kiamat. Jadi tak? Jadi, tuan. Yang sekarang yang kita hadapi pun kita tak tahu, tuan. Pada dulu lagi. COVID-19, betul? Turun naik, turun naik, turun naik. Allah, tuan. Elok-elok single number sekarang jadi triple. Betul? Dah triple numbers. Allah. Itu pun sibuk lagi orang. Tak takut juga. Keluar sana, keluar sini. Tak bimbang juga. Tak ke masjid juga. Tak ke surau juga. Dah di blok itu pun masih lagi tak sayang masjid. Masih lagi tak sayang surau. Tak suka bab musola. Tak suka majlis-majlis ilmu. Kemana, tuan-tuan, peringatan Allah Ta'ala tu? Ni kita tak boleh expect perancangan Allah Ta'ala. Cuba renung. Jangan tengok orang lain, kita tengok keluarga kita sendiri, yang di rumah kita macam mana. Tu renung kita. S kita yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Berhentilah. Yang kedua, sucikan hati daripada hasad, dengki dan prasangka. Bersihkan hati kita. S yang kedua, sucikan hati dari hasad, dengki dan prasangka. Sangka baik terus, tuan-tuan. Dengan Allah kita sangka baik. Jangan kita putus asa. Syaitan non-stop, dia akan buat kita putus asa. Tu kita cara yang terbaik. Hadis kursi kata dalam Al-Quran, hadis kursi, Allah berfirman, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Baik sangkaan kita, baiklah jawapan dia. Ini kena renung kita. Kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Mohon terus. Yang paling dekat bukan manusia, yang paling dekat kita dengan Allah. Sebab tu kita terus kepada Allah Ta'ala. Tu S yang kedua, betul? S yang ketiga, susun kehidupan kita, harian kita mengikut syariat Islam. Ikut kita punya jadual hidup kita ni, ikut syariat Islam. Nak ikut syariat apa lagi, tuan-tuan kita? Kita dah mengaku inna dina indallahil Islam. Hari-hari kita baca tadi sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu ihdinas siratal mustaqim. Ada tak dalam Quran? Ada dalam Al-Fatihah. Macam-macam kita minta. Cari jalan untuk hidup secara bersyariah. Cantik yang Tuan Guru Datuk Ismail Kamus tulis. Ada satu kitab. Apa dia? Indahnya hidup bersyariat. Ada tak tengok warna biru gambar Tuan Guru Datuk Ismail Kamus? Indahnya hidup bersyariat. Allah, Tuan, saya gambar semua cukup. Daripada bangun tidur balik diceritakan. Kubur, mandi menjenazah, semua ada. Jangan kita biarkan. Tu hidup mesti bersyariat. Tu tadi cerita pasal bab anak yatim. Ada tak hukum-hukum Islam? Ada. Allah perintah jaga anak yatim. Jangan disalahgunakan. Sekarang macam-macam orang gunakan. Digunakan anak yatim tu untuk komersial dia. Diperdagangkan budak-budak tu. Ya, makan hebat tapi kadang-kadang melampaui batas. Takat tu je.
4. Ini kena renung kita. Yang ke berapa? S yang ke 4. Sabar ketika menghadapi ujian Allah dan anggaplah itu penghapus dosa. Bila Allah uji, tak kira COVID ke, tak kira ahli keluarga kita ke, kena sabar. Itu bahagian kita. Kita tahu anak kita degil, susah nak suruh solat contohnya, susah nak ke surau, susah nak ke masjid. Kena ingat apa kita dah buat dengan Allah Ta'ala dulu. Tu kena renung diri kita. Jangan marah anak tu, jangan hukum anak tu. Generasi sekarang tuan-tuan, kesian. Generasi sekarang dia panggil generasi Y apa macam-macam kan, macam-macam digelar. Tapi kita kena dekatkan dia orang. Dekat apa? Dengan Allah. Cari jalan tuan-tuan. Dia punya cubaan dahsyat, terlalu dahsyat. Zaman kita tak ada touchscreen, zaman kita tak ada alam maya, betul? Zaman dia penuh. Tu yang bimbang kalau dia duduk dalam bilik rumah seorang-seorang, dia boleh hidup tak? Bukan boleh hidup, mati terus tuan. Macam-macam perangai budak zaman sekarang. Sebab tu kita kena dekati, jangan hukum, jangan kita marah. Kita cari jalan yang paling hebat dengan Al-Quran. Itu yang keempat, S yang keempat. Yang kelima S dia syukur dan redha di atas segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah bagi ada bab syukur. Itu yang panggil qanaah. Ada bab syukur. Apa yang Allah bagi kecil ke besar ke hebat ke, kita tetap bersyukur. Nak azan ke? Belum lagi. Bagi tahu. Kena ikut SOP. Dapat 5S tu. 5S tu. Nak ulang tak boleh. Kita kena ikut masa. Habis 5S tadi tak buat, rugilah. Bala pada kita. Bila buat 5S amalan harian tadi, berpandukan 5S, kemudian dipesan juga jangan tinggal 5S. Apa dia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 solat waktu. Tu jangan kita miss. Pasal apa? Satu waktu kita tinggal, Allah tak tahu berapa tahun besok di akhirat nak dikerjakan kita besok. Nak jawab. InsyaAllah habis dapat 5S amalan harian, 5S yang jangan kita tinggal. Balik pada kitab tadi, tidak akan berkurang harta kita kerana bersedekah dan tiada seorang memaafkan kesalahan yang melainkan ditambah Allah dengan kemuliaannya. Diriwayatkan ketika Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anhu sedang makan dendeng ataupun daging yang dikeringkan. Dulu dah ada dah. Dulu dah ada rendang dendeng betul. Nama Nabi dah ada kan. Dulu panggil dendeng. Daging yang dikeringkan di atas talam sambil duduk bertekuk lutut. Tiba-tiba masuk seorang perempuan yang keji mulutnya melihat Nabi SAW duduk sedemikian itu. Lalu berkata, lihatlah, orang itu duduk seperti budak. Maka dijawab Nabi SAW, saya seorang hamba. Maka duduk seperti duduk budak dan makan seperti makan budak. Lalu Nabi SAW mempersilakan wanita itu untuk makan. Jawab wanita itu, tidak, kecuali engkau memberi makan padaku dari tangan. Lalu diberi makan dari tangan Nabi SAW. Kemudian wanita itu berkata, tidak mahu, jika tidak engkau beri padaku dari mulutmu. Sedang waktu itu di mulut Nabi ada daging yang berurat yang masih dikunyah, lalu dikeluarkan oleh Nabi dari mulutnya dan diberikan kepada wanita itu. Dan ketika makanan itu sudah masuk dalam perut, wanita itu tiba-tiba berasa malu sehingga tidak dapat melihat orang dan tidak mendengar lagi daripadanya kata-kata yang keji sehingga mati. Allah. Mula-mula dia hina Nabi, mengata Nabi, cakap yang pelik-pelik. Akhirnya minta makanan daripada Rasulullah SAW. Allah Tuhan, barakahnya, hebatnya rahmat Rasulullah SAW tu. Sebab tu kita jangan menyombong. Dia pemimpin hebat, pemimpin ketua Islam, Nabi yang dilantik Allah Ta'ala, tapi masih lagi duduk macam budak.
Budak ni macam apa? Zaman-zaman hamba lah, ya. Hamba saya dipanggil budak suruh Nabi. Nabi buat macam tu, duduk bawah sekali. Kita kadang-kadang tak dan, tak makan, tak duduk atas lantai pun malu dia. Nak duduk di sofa, nak duduk di kerusi dining, tu tak sanggup dia nak duduk bawah, malu dia. Status nak kena jaga. Jangan tuan. Ya. Al-Hasan berkata, Rasulullah SAW bersabda, utitu mafatiha khazainil ardi fa khuyyirtu baina an akuna abdan nabiyyan aw malikan fa ma ilayya Jibril an tawada'a wa kun abdan fakhtartu an akuna abdan nabiyyan fa utitu zalika wa inni awwalu man tanshakku anhul ardu wa awwalu syafi'. Nabi SAW bersabda, aku telah diberi kunci kekayaan bumi, lalu disuruh pilih antara menjadi hamba dan nabi atau menjadi nabi dan raja. Maka Jibril memberi syarat kepadaku supaya bertawaduk dan menjadi nabi hamba. Maka saya pilih nabi hamba. Maka diberikan kepadaku itu, dan aku pertama manusia yang keluar dari bumi kelak, dan aku yang pertama memberi syafaat kelak. InsyaAllah. Azan. Allah.
InsyaAllah sekali lagi. Rasulullah SAW bersabda, aku telah diberi kunci kekayaan bumi, lalu disuruh pilih antara menjadi hamba dan nabi atau menjadi nabi dan raja. Maka Jibril memberi syarat kepadaku supaya bertawaduk dan menjadi nabi dan hamba. Maka saya pilih nabi hamba. Maka diberikan kepadaku itu, dan aku pertama manusia yang akan keluar dari bumi kelak, dan aku yang pertama memberi syafaat kelak. Tu nabi pun diuji tuan-tuan, nak jadi nabi dan raja. Tapi nabi, alhamdulillah, nabi terima cuma nabi dan jadi hamba. Dah dapat jadi nabi dah, pun masih lagi nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum tahu tuan-tuan, Allah test tu. Ni ya, hebatnya besok Rasulullah SAW orang yang akan pertama bangkit, manusia yang pertama akan bangkit lepas kiamat nanti di padang mahsyar. Manusia yang pertama. Kita beruntung pasal apa? Kita umat Rasulullah SAW, umat yang pertama besok akan bangkit selepas Rasulullah SAW. Tak sama umat Ibrahim, tak sama umat Nabi Isa, tak sama umat Nabi Musa dan lain-lain Nabi. Kita beruntung ya, kita akan bangkit dan dihisap paling awal sekali. Tu. Kemudian Nabi kata apa? Dialah yang akan bagi syafaat. Allah, tuan-tuan, Nabi lain tak boleh bagi. Nabi lain pun bergantung pada Rasulullah SAW. Pasal apa? Dia Sayyidina, penghulu segala Nabi, penghulu segala Rasulullah. Itu. Nampak? Kita ni tak ada lain tuan-tuan. Quran satu, Rasulullah pun satu. Itu kena renung kita. Jangan lepas, jangan lekang kita bab selawat. Kita kadang-kadang tak terleka juga bab Nabi. Bimbang. Nabi lain tak boleh selamatkan kita. Ada cerita yang awal dulu. Kita berjalan jauh, musafir jauh, besok di padang mahsyar akhirat besok jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, nafsi nafsi, hal kau, hal aku. Nabi Adam suruh cari Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata, hal kau, hal aku. Disuruh kita cari Nabi Musa. Nabi Musa pun sama, nafsi nafsi, hal kau, hal aku. Akhirnya disuruh Nabi Musa kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun kata sama juga, disuruh kita cari siapa dia? Segala penutup Nabi. Siapa dia? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tu ya, kena renung bab tu ya. Dan sikit lagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, siapa tawaduk kerana khusyuk, maka Allah menaikkan darjatnya pada hari kiamat. Dan siapa yang membesarkan diri, maka Allah merendahkannya pada hari kiamat. Tu maknanya hebat macam mana kita dalam dunia, bimbang besok kita dipijak-pijak orang. Allah rendahkan taraf kita. Kita nak rendah, kita nak taraf kita di hebat di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi manusia. Cari jalan tuan-tuan, cari renungkan diri kita ni, apa yang kita boleh bawa nak menghadap satu lagi hidup ya, satu lagi hidup yang dipanggil hidup sesudah mati besok di akhirat. Cari sebanyak mana pahala yang kita mampu. Jangan tangguh, jangan tunda. Yang paling hebat ni bab Quran kita, bab solat kita, bab ibadah kita. Jangan dah tutup mata, habis umur orang kata. Betul? Dah disimpan kita, clear, dah tak ada pilihan. Tu. Biar bumi ni menangis, biar langit ni menangis. Pasal apa? Kita takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan tukut malam ni, panjang lagi cerita ni, ada lagi satu muka surat ya, bab sombong. Mudah-mudahan kita dah mengaji bab dan habis ni, janganlah kita masih lagi bab ada perangai yang sombong. Cari jalan rendah lagi, tawaduk apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada kita, insyaAllah. Mana yang baik terus pada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sebelum saya baca doa malam ni, saya nak mohon izin sekali lagi untuk lepas sembahyang isyak terus sembahyang sunat hajat. Boleh ya, mohon untuk anak-anak kami di Turki masih teruk juga dia punya COVID ya, dah 300,000 lebih dah malam ni, malam Jumaat. Mohon boleh tuan-tuan kita doa untuk biarlah habis belajar di sana, insyaAllah. Ada 3 orang, bukan 1 orang, 3 orang di sana.
tak biar dia sihat, insyaAllah. Dan belakang sana ada jualan untuk makanan kesihatan, ada di belakang, dan juga air zam-zam, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharina wa abdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.